Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pembacaan kita. Fanzuru ibadallah fi kalami haula'il a'lam waliyakhtabir kullu wahidin minkum nafsah hal yatasawwar suratan muayyanatan li ma'budihi hal yatasawwaruhu jisman kabiran aw saghiran fil hajmi hal yatasawwaruhu yamshi fil aswaq kama yamshi an-nasu hal yatasawwaru lahu shaklan muayyanan mithla al-insani lakinnahu akbaru mimma narah kama yaqulu al-mushabbihatu هل يتصوره جالسا على عرشه كما يجلس الناس هل يتوهمه مماسا للعرش ملاصقا له أو بينه وبين العرش مسافة هل يتوهمه يقترب من عباده في المكان حتى يمكننا أن نشير إليه ونحدده بمكان دون مكان أو جهة دون جهة أيها المسلمون يجب عليكم محاسبة أنفسكم من داخلها ولا تغرنكم كلمات ترددون دون فهم معنى لها يجب أن تهتموا بما في الصدور هل تتصورون لله مثلا سواء في ذاته أو صفاته أو أفعاله إذا كان كذلك فارموا بهذه العقائد الزائفة عرض الحائط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقولوا كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تتصوروا أن مجرد قولكم إننا سلفيون متبعون للسلف ينجيكم فلم يكن للسلف عقائد فاسدة ولم يكونوا يشبهون خالقهم بشيء ولم يكن أهل الإسلام من أهل القرون الأولى المشهود لها بالخيرية يقولون إن جمهور علماء الإسلام مبتدعة. Jadi kita tengok apa kata Syekh Said. Maka perhatikanlah oleh kamu wahai hamba Allah pada perkataan ulama tokoh-tokoh tersebut dan bandingkan, uji, cuba lihat dan perhatikan setiap daripada kamu akan dirinya sendiri. Jadi cuba ambil sifat insaf, duduk diam-diam, tarik nafas, muhasabah. Apa yang saya iktikad ini, adakah sama dengan salafus salih punya i'tiqad? Adakah seseorang kamu mentasawurkan, menggambarkan gambaran yang tertentu kepada Rabb yang dia sembah? Adakah seseorang kamu menggambarkan bahawasanya Rabb itu adalah satu jisim yang besar ataupun kecil pada saiznya? Ada tak lintasan waham? Dibuat pembandingan gunung besar, Allah lagi besar. Maknanya dalam lintasan akalnya itu menggambarkan saiz. Adakah waham seperti itu cara kamu berakidah? Maknanya cara berakidah, beriktikad, menggambarkan satu bentuk, walaupun tak tahu bentuk tu bagaimana, tetapi diwaham dan disangka bahawasanya suatu lembaga yang tertentu. Hal yatasawwaru, adakah dia menggambarkan bahawasanya Rabb itu berjalan di pasar seperti manusia berjalan? Hal yatasawwaru lahu syaklan muayyanan, adakah dia menggambarkan bagi Rabb bentuk yang tertentu seperti manusia? Lakinnahu akbaru mimman nara, tetapi bentuk Rabb itu lebih besar daripada apa yang kami lihat, seperti mana telah berkata oleh musyabbihah. Hal yatasawwaru, jadi adakah seorang kamu, yatasawwaru ni dia kembali kepada ahadukum, adakah dia menggambarkan Tuhan itu duduk di atas arash seperti mana manusia duduk? Adakah dia menggambarkan, menyangka Rabb itu bersentuhan dengan arash, berdamping dengannya, melekat dengannya, ataupun di antaranya dan di antara arash itu ada jarak? Ini pun. Jadi kalau kita tahu salah satu daripada pegangan musyabbihah, bila kita sebut tentang arash, jadi maknanya arash itu yang tanggung Allah.
Na'udzubillah min zalik. Mereka kata tak. Allah tidak bersentuhan dengan arash. Ada jarak antaranya dengan arash. Hal yatawahamuhu yaqtaribu min ibadi. Adakah dia menggambarkan bahawasanya Rabb itu hampir dengan hambanya di dalam suatu tempat, hatta yumkinana an nushira ilaihi, sehingga boleh kita menunjuk kepadanya dan membataskannya di suatu tempat, bukan di tempat yang lain. Au jihatin duna jihah, kita membataskan Allah berada di satu arah, bukan arah yang lain. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, wajib atas kamu muhasabah diri kamu sendiri daripada lubuk yang dalam. Daripada dalam satu orang itu jangan mengambil sikap ta'assub. Jangan mengambil sikap tergopoh. Jangan menggunakan sikap marah dan benci. Duduk diam-diam, cuba fahami tentang apakah itu Allah, zat yang maha hebat. Dan dia muhasabah diri dia. Dia muhasabah diri dia tentang apa yang dia sedang iktiqad. Dan janganlah kamu terpedaya dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang kamu mengulang-ulangkannya tanpa faham pada maknanya. Wajib kamu mengambil berat apa yang ada di dalam dada. Adakah kamu menggambarkan sebarang penyerupaan kepada Allah? Sama ada penyerupaan pada zatnya, ataupun pada sifatnya, ataupun pada perbuatannya. Sekiranya ada gambaran penyerupaan terhadap Allah, buang. Lemparkan akidah-akidah yang menyeleweng ini ke dinding. Buang. Dan bersegeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Istighfar, pergi kepada keampunan, mohon taubat dengan Allah dan katakanlah. Maknanya kita kata kepada hati kita, Allah Ta'ala telah sebut laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Insafilah. Apabila kita mula ada lintasan-lintasan, gambaran-gambaran, tasawur, tawahum tentang Allah dalam bentuk itu, dalam bentuk ini, sedangkan dia laisa kamithlihi syai', maka buang akidah menyeleweng tersebut ke dinding dan bertaubat kepada Allah. Dan ulangilah, ucapkanlah ayat ini, laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Wala tatasawwaru anna mujarrada qaulikum, jangan kamu gambarkan, jangan kamu menyangka bahawasanya dengan kamu berkata sesungguhnya kami ini salafi, maksudnya orang yang ikut salaf, sebenarnya kami ini mengikut salaf. Jangan kamu sangka dengan semata-mata kamu kata kami ini salafi, kami ini nisbah kepada salaf. Dengan kamu kata begitu, maknanya kamu mengikut salaf. Janganlah kamu menyangka bahawasanya semata-mata kamu berkata sesungguhnya kami ini salaf, sesungguhnya kami ini mengikut salaf, semata-mata mengucapkan perkataan ini boleh menyelamatkan kamu. Tidak boleh, tidak memadai. Falam yakun, tidak pernah ada pada salaf akidah yang rosak. Dan bukanlah mereka ini golongan yang menyerupakan pencipta mereka dengan sesuatu. Tidak pernah ada, tidaklah umat Islam di kurun yang pertama yang dipersaksikan dengan yang terbaik. Mereka ini berkata, inna jumhura ulama'il Islam mubtadi'atun wa yahkumu kaifa tahkumun. Hal ulama'ul Islam wa hufadhuhum wa ahlul fiqh wa tafsiri wal lughati wal ulum mubtadi'ah. Kamu kata kamu ini salaf. Kamu kata kamu ini salaf. Kamu kata kamu mengikut salaf. Tidak ada orang Islam di kurun yang pertama
yang dipersaksikan mereka ini terbaik, yang berkata majoriti ulama Islam ni ahli bidah. Kamu hari ini minoriti. Kebanyakan ulama menggunakan aliran yang telah diwarisi turun-temurun. Jadi maknanya bila kamu kata kamulah yang benar, bukan benar dan lawan yahtamilu sawab, benar dan yang lain itu adalah ahlul bid'ah. Yang beraliran Asy'ariyah dengan Maturidiyah ini ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Jadi cuba kamu muhasabah daripada lubuk hati yang dalam. Kamu kata kamu salaf. Kamu kata kamu ini ikut salaf. Kemudian kamu kata siapa yang beraliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan beriktikad seperti khalaf itu adalah ahlul bid'ah, sedangkan mereka itu majoriti. Jadi mana ada sikap, mana ada manhaj salaf ini membid'ahkan majoriti orang Islam. Bukan orang Islam, ulama. Masalahnya ulama tu yang dibid'ahkan. Membid'ahkan ulama Islam. Sehingga Imam Nawawi pun akidah tak betul. Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun akidah tak betul. Usah bicara tentang tokoh yang sebenar. Jadi adakah ini memang betul sikap salaf? Mengatakan majoriti. Kalau sebahagian ulama Islam tak apa. Tetapi majoriti ulama Islam. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun menyebut bahawasanya aliran yang menisbahkan diri mereka kepada salaf ini minoriti pada zaman ini. Walaupun mereka menggelar diri mereka ghuraba. Jadi kita tidak suka sebut istilah Wahabi ke Salafi ke. Tapi bila sampai tempatnya kita akan sebut. Sebolehnya saya tidak akan sebut. Tapi kita ajak semua berfikir tanpa mengeluarkan kata nista dan tumahan dengan niat dakwah, kan? Jadi adakah ada di kalangan salaf yang mana mengatakan majoriti ulama Islam pada zaman mereka ahlul bidah, ulama bukan orang awam? Dan wayahkumu kaifa tahkumun, adakah di kalangan mereka orang yang berhukum seperti mana cara kamu hukum? Sehingga Imam Nawawi pun tidak selamat dalam berakidah. Sewali Imam Nawawi lah yang tiada siapa pertikai pun selamat. Jadi ajak bermuhasabah, ajak berfikir. Adakah ulama-ulama Islam, penjaga-penjaga mereka, ahli fiqh, tafsir, lughah dan ilmu-ilmu yang lain ni ahlul bid'ah? Adakah mereka ini yang sekian lama menjadi pewaris kepada Nabi, mempertahankan agama, mereka ini semua dibakul sampahkan, disebut sebagai ahlul bid'ah, dengan lidah yang lancar, dengan hati yang tenang. Dengan lidah yang lancar, dengan hati yang tenang. Maksudnya kamu bersedia berhadapan dengan Imam Nawawi, dan ulang balik tuduhan itu kepada masyarakat. Kamu bersedia untuk berhadapan dengan Imam Nawawi, yang mana Imam Nawawi sendiri menyebut bahawasanya mazhab dalam akidah ini ada mazhab mutakallimin dan juga mazhab ahli hadis. Imam Nawawi sendiri mengikrarkannya. Mutakallimin yang disebut sebagai khalaf. Jadi kita muhasabah, semua muhasabah tanpa perlu kita ejek siapa-siapa. Kita sebut dengan hati yang tenang, kan? Wa antum faqat ahlus sunnati wal jamaah. Dan kamu kata kamulah sahaja ahlus sunnah wal jamaah. Aina ilmukum bijanibi ilmi haula? Wa aina wara'ukum wa taqwakum? Wa madza fa'altum lil islami siwa isarati ba'd al fitan ala ba'd al masail al fiqhiyyah التي جعل الله تعالى اختلاف العلماء فيها رحمة وأهملتم أصول الدين وقواعده الكلية وقلتم في أصول الدين بأقوال المجسمة والمشبهة وظننتم أنكم أنتم الناجون
la amri inna man yufakkiru bihadzal uslub ma huwa illa minal jahilin alladhina yuballighuna fil ghayyi wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ini uslub Syekh Said Faudah ini, beliau tidak beliau bercakap secara memberi nasihat. Kalau kita nak melihat penghujahan yang memang kelas tinggi, banyak lagi kitab beliau. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan baca. Tapi sekarang ini beliau bercakap dengan bahasa, kalau istilahnya retorik. Retorik ni maknanya